Apa dia ham dan juga azam ni? Dia ham dan azam ni dia berbeza. Azam paling tinggi, ham bawah dia. Cumanya dia perbezaan dia tak banyak lah, perbezaan yang sedikit. Ham dengan azam ni kita tak nak beza sangat. Tapi azam ni paling tinggi. Azam ni kita pernah dengar. Okey. Hanya kebaikan yang telah pun berada niatnya itu pada peringkat ham dan juga azam ditulis kebaikan. Okey. Macam tu. Maksudnya apa? Kebaikan yang telah, apa nak cakap istilah dia, dalam hati kita memang kita nak buat dan sudah menunjukkan tanda-tanda ataupun mukaddimah kepada kita nak buat kebaikan itu. Okey. Pertama kali kawan kita ajak pergi kuliah Baitul Salam sebagai contoh. First time ni kita nak pergi ni. First time kita nak pergi. Memang kita dah nak pergi. Orang yang dia ada orang yang dah memang peringkat dia azam. Azam ni paling tinggilah. Okey. Kalau dah sampai start masuk kereta, start kereta, azam lah tu. Memang nak pergi. Okey. Dia tak pergi. Tak boleh start kereta, jam, bateri weak. Contoh. Ya, lupa tutup lampu semalam. Nak cepat kan? Nak cepat. Kalau lupa. Dapat tak pahala? Dapatlah. Sebab dia telah sampai ke tahap yang ham ataupun azam tadi. Itu maksud dia. Orang yang hanya terlintas kebaikan, dia tak lagi ditulis kebaikan ke atas dia. Apa setakat terlintas ni, kawan kita ajak pergi kuliah Baitul Salam, kita pun rasa macam nak pergi juga tu. Nanti insyaAllah. Ini dia belum ada ham, belum ada azam. Belum ada azam lagi. Tak. Rasa macam nak pergi tu insyaAllah nanti. Kan? Rasa. Dia lintasan. Ya? Macam itulah. Dia kalau kita ikut maratibun niyah ni ada 5 maratib dia tu, ranking dia tu. Okey? Kita bagi 2 lah. Kita ambil 3 yang bawah, kita ambil 2 yang atas. 2 yang atas tu ham dengan azam tadi. Kalau orang yang insya-Allah tu boleh rasa macam teringin juga nak pergi tu sebab dengar macam tu banyak kuliah kan. Kata kan. Macam itulah dengar. Kan selalu jumpa ustaz-ustaz ni kat Facebook je, nak jumpa juga. Tapi insya-Allah dia. Tapi saya rasa lah orang yang macam tu dia belum ham dengan azam lagi lah. Kan. Duk tengok-tengok, marilah kata nak pergi ni malam Selasa ni. Oh ya, aduh malam ni ada ni lah. Sudah itu belum lagi tu, belum. Belum. Okey, jelas. Baik. Okey. So kita kena betulkanlah benda ni bahawa tidak semua kebaikan yang terlintas itu akan terus ditulis. Tetapi bila mana orang itu sudah sampai ke peringkat ini, barulah dia ditulis kebaikannya. Baik. Bagaimanakah dia ditulis? Dia ditulis satu kebaikan dengan apa yang telah dia niatkan tadi. Okey? Baik. Jika dia mengerjakannya, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan. Digandakan 10 kebaikan. Apabila hamba-Ku berniat mengerjakan keburukan, maka Aku ampuni selama dia tidak mengerjakannya. Okey. Yang ini juga para ulama bahaskan apabila keburukan itu belum sampai ke tahap azam. Baik. Sebab apa dia? Ada keburukan yang dah sampai ke tahap azam. Kalau nak mencuri tabung masjid, dah memang masuk masjid, dah bawa ruler semua apa semua dengan chewing gum semua, dah memang ada kat tangan. Kalau itu tak azam lagi saya tak tahulah. Kan? Hanya sahaja dia tak masukkan, dia tak buat kerana dia tengok ada orang solat. So dia tunggu orang tu, so dia sungguh orang tu habis pun dia jalankan operasi. Yang ini telah tertulis tak? Dia telah tertulis juga keburukan kerana dia telah sampai ke peringkat azam untuk melakukan keburukan. So dia ada beza lah tuan-tuan dan puan benda ni. Baik. Sebab tu azam ni benda yang memang kita kena jagalah, terutamanya daripada segi keburukan. Memang ada kalangan kita kadang-kadang keburukan tu kita tak buat, tapi ada orang yang dia telah memang azam macam mana pun dia nak buat. Macam tu. Dia telah tertulis sehinggalah dia membatalkan perbuatan itu kerana Allah Taala. Bukan dia membatalkan perbuatan itu kerana halangan lain sedangkan keazaman tu masih ada dalam diri dia. Dia batalkan nak curi tabung masjid tadi, lepas tu dia tengok sebab apa? Dia tengok satu kelompok orang pula masuk solat. Dia kata tak boleh ni, duk tunggu dia solat ni masuk asar. Tak apa, aku batalkan untuk hari ni. Tapi azam tu masih tak hilang. Dia masih ada bebanan dosa ke atas dia. Okey? Baik. Rasulullah juga bersabda, para malaikat berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya hamba-hambamu itu hendak mengerjakan keburukan dan dia sangat berkeinginan untuk mengerjakannya. Allah menjawab, perhatikan dia. Jika dia melaksanakan keinginannya,
maka tulislah perbuatannya itu satu keburukan. Ini peringkat ham tadi. Itu sebab saya dalam maratibun niyah ni kita kena bahas panjang sebenarnya bab ini. Yang kita akan nampak macam kontra kan, perbezaan di sini. Cuba kalau kita tengok ni, para malaikat berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya hamba-Mu itu hendak mengerjakan satu keburukan. Hendak di sini dipanggil sebagai maratib ataupun martabat ham, di bawah azam. Okey, dia nak melakukan, dia sudah ada kesungguhan untuk melakukan keburukan. Baik. Allah kata kepada para malaikat, perhatikan dia. Jika dia melaksanakan keinginannya itu, maka tulislah perbuatannya itu sebagai satu keburukan. Dia simpan niat untuk buat satu keburukan. Allah suruh malaikat perhati, dia buat tak buat? Dia buat tak buat? Macam tu. Okey. Boleh bagi contoh? Apa contoh dia? Kalau kita nak, susah juga nak bagi contoh kan. On the spot nak ambil contoh kan. Satu contoh. Banyak contoh-contoh ni kadang-kadang tak logik, kita pun tak buat kan. Contoh. Contoh kita geram ni kan. Kita geram ni kan. Macam tu. Itu peringkat apa tu? Kita dah, bila mana kita dah tulis tu, itu kita dah buat belum? Itu dah azam tu bila kita dah tulis. Berbeza dengan orang yang, aku rasa aku nak tulis macam ni. Dia dah memang sungguh nak tulis, tapi dia belum tulis. Tapi apa pun kalau dia tak send kerana dia kata aku perlu bertakwa kepada Allah, macam itulah. So keburukan dia akan terpadam. Apa sahaja keburukan sampai ke peringkat azam sekalipun, bila dipadam kerana Allah Azza wa Jal, maka dia akan terpadamlah keburukan tersebut. Tetapi sesuatu keburukan yang sungguh nak buat cuma belum sampai peringkat azam, ya memang benar dia tidak ditulis. Kalau memang hati memang kata nak tulis sangat ni, tunggu masa aja. Nak tulis ke tak tulis ni, dia kena. Sebab tu saya kata tadi, ham dengan azam ni satu benda yang dia sebenarnya kita sendiri yang dapat rasa. Macam satu kebaikan yang kita nak buat, kita sendiri dapat rasa. Bila contohlah Baitul Salam announce kita perlukan satu dana begini. Bila kita dengar saja announcement itu, kita yang tahu hati kita di peringkat apa tatkala kita terdetik untuk menyumbangkan harta itu. Kita saja yang tahu dalam hati kita tu. Apakah peringkat kita? Ada orang yang dia terlintas nak bagilah. Kan? Ada orang yang dia lebih lagi, dia sungguh memang nak bagi. Ada orang yang memang dah azam nak bagi. Sebenarnya azam ni banyak para ulama bahaskan kepada tindak tanduk perbuatan. Kalau dia memang nak bagi sangat sampai dia cari, mana orang nama Abu Talha ni, sampai dia cari sungguh sebab nak bagi, itu orang yang dah sampai ke peringkat azam. Macam tu lah, so beza dia. Sebab saya kata beza antara maratib ni dia tak jauh. Begitu. Baik. Perhatikan dia, jika dia melaksanakan keinginannya, maka tulislah perbuatannya itu sebagai satu keburukan. Dan jika dia meninggalkan perbuatannya, maka tulislah baginya satu kebaikan, kerana dia meninggalkan perbuatannya kerana-Ku, bukan kerana halangan yang lain. Demikian maksudnya. Okey? Baik.